Jadi Alhamdulillah, bermula daripada 2 sesi pengajian yang lalu, kita dah mula masuk kepada kitab yang ditulis oleh Imam Sanusi radhiyallahu anhu yang dinamakan dengan Ummul Barahin. Kitab yang secara khususnya menceritakan tentang ilmu tauhid yang ditulis berpandukan kepada akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi dalam pengajian yang pertama kita telah membincangkan tentang kepentingan akal dalam memahami ilmu tauhid. Maka dalam pengajian yang kedua pula kita telah membincangkan tentang muqaddimah yang ditulis oleh Imam Sanusi. Pertamanya tentang lafaz Bismillahirrahmanirrahim yang menuntut daripada kita umat Islam agar sentiasa meminta pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap aktiviti yang kita lakukan sehari-harian. Kemudian Imam Sanusi radhiyallahu anhu mengiringi muqaddimahnya dengan lafaz Alhamdulillah. Dan kita dah bincangkan juga pada pengajian yang lalu bahawa kepentingan lafaz Alhamdulillah dimulakan dalam persuratan dan dimulakan di awal surah Fatihah yang wajib dibaca setiap hari, ialah untuk menarik manusia kepada Allah Subhanahu wa taala agar manusia tadi berusaha mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kemudian diiringi dengan lafaz salawat kepada Nabi ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan pengajaran yang dapat kita fahami ialah kepentingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam membimbing manusia mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berselawat pada sebenarnya ialah kita berdoa agar Allah memberikan kerahmatan dan kesejahteraan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Difahami daripada itu kemestian umat Islam mengenang jasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sentiasa mendoakan kerahmatan ke atasnya kerana dialah guru pertama yang telah berusaha bersama sahabat-sahabat baginda radhiyallahu anhum ajma'in agar kita hari ini dapat menikmati nikmat Islam, iman dan ihsan, dan kita terselamat daripada neraka Allah insya-Allah di dunia di akhirat. Jadi kita sambung penulisan yang ditulis oleh Imam Sanusi radhiyallahu anhu. Jadi Imam Sanusi menyatakan dalam kitabnya I'lam anna al-hukm al-aqliyya yanhasiru fi thalathati aqsam. Jadi kita maklum setelah Imam Sanusi radhiyallahu anhu memulakan kitabnya dengan beberapa muqaddimah, maka sekarang Imam Sanusi ingin masuk menceritakan isi kandungan yang menjadi tujuan penulisan kitab ini, iaitu ilmu tauhid. Jadi kita maklum apabila kita ingin berpindah daripada muqaddimah bagi sesuatu ucapan ataupun sesuatu karangan, apabila kita ingin berpindah daripada muqaddimah kepada isi-isi utama yang nak dibincangkan, maka kita disunatkan untuk membaca amma ba'd ataupun wa ba'du. Tujuannya untuk memisahkan antara muqaddimah dan isi yang nak diceritakan. Dan tujuannya ialah supaya pendengar mengetahui bahawa muqaddimah yang telah kita mulakan tadi telah sampai kepada penghujungnya. Jadi sekarang hendaklah kita tadi mendengar dengan teliti dan tekun terhadap isi yang akan disampaikan. Jadi kebiasaan penulis-penulis dan kebiasaan pengkhutbah dan kebiasaan orang yang berucap dan sebagainya, maka mereka akan memulakan ataupun mereka tidak akan berpindah daripada muqaddimah kepada isi dengan lafaz amma ba'd ataupun lafaz wa ba'du. Tetapi Imam Sanusi radhiyallahu anhu di dalam kitab ini dia tidak menggunakan lafaz amma ba'du tersebut, tetapi dia beralih ataupun dia menukarkan lafaz yang nak diletakkan di awal isi kandungan bukunya dengan lafaz i'lam. Jadi penulis-penulis syarah mereka membahaskanlah mengapakah Imam Sanusi radhiyallahu anhu menukarkan gaya bahasa kitabnya. Mengapakah dia tidak mengikut laras bahasa ataupun gaya bahasa yang biasa digunakan oleh penulis-penulis. Maka apabila kita membaca dan kita mengkaji
mengapakah Imam Sanusi menegaskan ataupun memulakan isi kandungan kitab dia dengan lafaz i'lam, maka kita dapat mengetahui bahawa Imam Sanusi radhiyallahu anhu memulakan awal kitabnya, memulakan awal isi kandungan kitabnya dengan lafaz i'lam kerana dia ingin menegaskan kepada kita. Dia memulakan sedemikian kerana dia ingin meletakkan di dalam diri kita bahawa tujuan hidup kamu ataupun tujuan penciptaan kamu ataupun tujuan semua langit dan bumi dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala ialah untuk mencapai kepada al-ilmu. Kerana apabila kita berkata i'lam, seolah-olah kita berkata kepada seseorang, hendaklah kamu mengetahui, wajiblah ke atas kamu mengetahui. Jadi i'lam ialah arahan. I'lam tadi ialah satu arahan, kata kerja perintah agar mana-mana individu yang mendengar arahan tersebut, di mana saja mereka berada, kan, sama ada lelaki ataupun perempuan, sama ada di Malaysia ataupun di lain daripada negara Malaysia ataupun di mana saja mereka berada, siapa sahaja yang mendengar arahan i'lam, maka hendaklah dia mengetahui bahawa menjadi satu tuntutan ke atas setiap individu tadi mencari satu ilmu. Maka dari situ kita dapat faham Imam Sanusi ingin menegaskan tuntutan daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim. Itu noktah ataupun tujuan tersirat mengapakah Imam Sanusi radhiyallahu anhu tidak menggunakan lafaz yang digunakan oleh kebiasaan penulis, iaitu lafaz amma ba'du, bahkan dia berpaling kepada lafaz i'lam, maksudnya arahan secara terus-menerus dengan kata kerja perintah kepada sesiapa saja yang baca bukunya, kepada siapa saja yang berkemampuan untuk mereka tadi berusaha mencari satu ilmu, kan, mereka tadi berusaha dengan semua kurniaan yang Allah Ta'ala berikan kepadanya, kurniaan harta yang Allah Ta'ala berikan kepadanya, kurniaan akal yang Allah Ta'ala berikan kepadanya, kurniaan pendengaran yang Allah Ta'ala berikan kepadanya, penglihatan, harta, masa, kesemua kurniaan yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala berikan kepada manusia sepanjang kehidupannya di dunia, kesemua nikmat tersebut mestilah digunakan untuk mencari ilmu yang diarahkan oleh Imam Sanusi tadi, yang dipanggil sebagai i'lam. Jadi sekarang menjadi persoalan kepada diri kita, apakah ilmu tadi? Apakah ilmu yang diarahkan oleh Imam Sanusi radhiyallahu anhu, dan apakah ilmu yang perlu kita capai agar kita tadi telah dihukumkan sebagai manusia yang telah menunaikan arahan. Jadi apabila kita kembali kepada kalam ulama yang masyhur, iaitu awwaluddin ma'rifatullah, awal agama ialah mengenal Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekiranya kita padankan dua kalimat ini, i'lam dengan lafaz awwaluddin ma'rifatullah, maka di situ tiada percanggahan. Maksudnya hendaklah kita mengetahui bahawa apabila Imam Sanusi mengarahkan agar kita tadi mencari ilmu, dan apabila ulama yang lain menyatakan bahawa awal-awal agama ialah mengenal Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah kita ketahui bahawa itu ialah dua kenyataan yang sama. Kerana Syekh Islam Zakaria Ansari, dia telah menyatakan bahawa ilmu dan ma'rifah ialah dua lafaz yang sama makna. Kan begitulah juga yang telah dinyatakan oleh Imam Syarqawi. Imam Syarqawi menyatakan bahawa pendapat yang sahih, pendapat yang benar, kan, pendapat yang perlu dipegang kan oleh umat Islam, ketahuilah bahawa sesungguhnya lafaz ilmu dan lafaz ma'rifah ialah dua perkataan yang mempunyai makna yang sama. Jadi sekarang apabila kita telah memahami muqaddimah tersebut, apabila kita telah memahami bahawa lafaz ilmu dan lafaz ma'rifat ialah dua lafaz yang sama, apa saja arahan agar kita mendapatkan ilmu, itulah juga arahan untuk kita mendapatkan ma'rifat. Di mana saja Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan ilmu, maka di situ ialah di situ juga pemahaman yang sama agar kita tadi berusaha mendapatkan ma'rifat. Kerana mu'tamad atau pendapat yang sahih menyatakan lafaz ilmu yang diarahkan oleh Imam Sanusi dengan lafaz i'lam, dengan lafaz ma'rifatullah yang dinyatakan oleh ulama sebagai awwaluddin ma'rifatullah, kedua-duanya mutaradifan, kedua-duanya ialah lafaz yang sama makna.
Jadi oleh sebab itu kita faham apabila Imam Sanusi mengarahkan kepada kita dengan lafaz i'lam, dan apabila Allah Subhanahu wa taala menyatakan kepada kita fa'lam annahu la ilaha illallah, maka kita ketahuilah tuntutan sebenar, tuntutan yang amat dituntut di atas umat Islam ialah ma'rifatullah Subhanahu wa taala. Jadi perkara ni amat penting lah. Maksudnya kita perlu mengetahui apakah ilmu yang dituntut daripada umat Islam, supaya apabila kita telah mengetahui hakikat ilmu yang dituntut ke atas setiap umat Islam, barulah kita boleh membincangkan di manakah ataupun bagaimanakah ataupun daripada siapakah kita akan mengambil ilmu tersebut. Jadi pertama ni, daripada segi lafaz kita telah mengetahui bahawa lafaz i'lam yang membawa makna kepada hendaklah kamu mencari ilmu, samalah lafaz, samalah maknanya dengan kalam ulama awwaluddin ma'rifatullah. Jadi sekarang ni apabila kita melihat kepada kalam Imam Ghazali radhiyallahu anhu, apabila Imam Ghazali menceritakan tentang golongan yang tertipu, kan, di dalam kitabnya Al-Maghrurin ataupun Al-Maghrurun, maksudnya Imam Ghazali menceritakan tentang kumpulan-kumpulan manusia yang tertipu dengan dunia, kan, tertipu dengan kemegahan, kan, tertipu dengan pangkat, kan, manusia yang tertipu dengan harta, kan, manusia yang tertipu dengan kecantikan, manusia yang tertipu dengan kecerdikan. Jadi salah satu golongan yang Imam Ghazali menyatakan tertipu di dunia ialah golongan yang hanya mengetahui ilmu-ilmu yang zahir. Dan Imam Ghazali menyatakan seperti mereka tadi mengetahui permasalahan-permasalahan yang rumit di dalam ilmu fiqh, seperti permasalahan diyat, kan, permasalahan ad-da'awi, kan, permasalahan az-zihar dan li'an. Dan Imam Ghazali menyatakan wadayya'u a'marahum fiha, mereka mensia-siakan umur mereka pada permasalahan ilmu-ilmu yang mereka pelajari tersebut. Dan Imam Ghazali menyatakan mereka tadi menghabiskan umur mereka, sepanjang umur mereka tadi mempelajari ilmu-ilmu yang berkaitan dengan muamalat manusia. Tetapi Imam Ghazali menyatakan mereka menyangka bahawa ilmu yang telah mereka dapati tersebut, mereka menyangka bahawa ilmu yang telah mereka pelajari ataupun sijil yang telah kita perolehi ataupun pangkat kedudukan yang kita perolehi tadi, kita menyangka bahawa ilmu tersebut telah menyelamatkan kita daripada neraka Allah Subhanahu wa taala. Jadi Imam Ghazali menyatakan mereka tertipu dengan ilmu mereka, mereka tertipu dengan kedudukan mereka, mereka tertipu ialah kerana mereka melihat manusia mengagungkan mereka. Kerana kita lihat manusia yang berpangkat akan diagungkan, akan dipuji oleh manusia. Manusia yang mempunyai ilmu zahir di dalam agama Islam akan dipuji oleh manusia. Jadi Imam Ghazali menyatakan wa innama gharrahum ta'zimul khalqi lahum, yang menyebabkan mereka tadi tertipu ialah manusia, mereka melihat manusia memuliakan mereka. Jadi apabila mereka melihat manusia memuliakan kita, kan, jadi kita menyangkakan diri kita tadi telah mempunyai satu kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tetapi yang akhir sekali dinyatakan oleh Imam Ghazali ialah wa innamal munji al-musil hubbullah. Ketahuilah bahawa sebenarnya ilmu yang sebenarnya menyelamatkan manusia ialah kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Imam Ghazali menyatakan wala yutasawwaru hubbullah illa bima'rifatihi, dan tidak boleh digambarkan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala melainkan setelah dikurniakan dengan ma'rifat. Ini yang kita nak bincangkan tadi. Maksudnya Imam Ghazali menyatakan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang sebenarnya yang perlu dicari ialah ilmu yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Imam Ghazali menyatakan sesiapa faman tahaqqaqa bima'rifatillah, dia kata wa ma'rifatuhu salas, ketahuilah bahawasanya mengenal Allah Subhanahu wa taala tadi daripada tiga sudut, ma'rifatuz zat wa ma'rifatuz sifat wa ma'rifatul af'al, iaitu mengenal zat Allah Subhanahu wa taala, mengenal sifat, kan, Allah Subhanahu wa taala, dan mengenal perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Imam Ghazali menyatakan itulah yang dipanggil sebagai al-fiqh, kan. Jadi Imam Ghazali annal fiqh huwa al-fiqh 'anillah Subhanahu wa taala wa ma'rifatu sifatihi. Imam Ghazali menyatakan ketahuilah bahawa sesungguhnya al-fiqh, pemahaman ataupun
dalam hadis Nabi menyatakan sesiapa yang Allah ingin kurniakan kepada kebaikan, Allah Ta'ala akan memahamkannya dalam agama Allah. Jadi Imam Ghazali menyatakan al-fiqhu wal fiqhu anillah, yang dipanggil sebagai pemahaman ialah pemahaman yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala dan berkaitan dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Jadi daripada kenyataan Imam Ghazali tadi, hendaklah kita ketahui bahawa ilmu yang dituntut oleh Imam Sanusi, ilmu yang diarahkan oleh Imam Sanusi agar kita tadi berusaha mendapatkannya, ialah ilmu yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ialah ilmu yang berkaitan dengan sifat Allah Subhanahu wa taala. Ialah ilmu yang berkaitan dengan perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Itulah ilmu yang akan menyelamatkan manusia, akan mendekatkan manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Imam Ghazali menyatakan sesiapa yang tertipu dengan ilmu yang lain, sesiapa yang tertipu dengan ilmu-ilmu yang diperolehi di dunia selain daripada makrifat mengenal Allah Subhanahu wa taala, maka Imam Ghazali mendorongkan manusia tersebut sebagai al-maghrurin, golongan-golongan yang tertipu, tertipu di dalam aktiviti seharian mereka, lalu mereka menyangkakan mereka tadi dekat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi apabila kita bincangkan tentang ilmu yang dipanggil sebagai mengenal Allah Subhanahu wa taala yang diarahkan oleh Imam Sanusi, maka kita tanya apakah ilmu tersebut. Maka di dalam Quran Allah Subhanahu wa taala menyatakan qad ja'akum minallahi nurun, sesungguhnya telah datang kepada kamu daripada Allah Subhanahu wa taala nurun, cahaya. Jadi sekarang ini kita dah faham ilmu yang bermanfaat, ilmu yang akan membawa kepada makrifat terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ilmu tersebut dinaskan di dalam Al-Quran sebagai nurun. Imam Qurtubi menyatakan aidiyaun qila al-Islam, maksudnya ilmu Islam yang datang kepada manusia dihukumkan sebagai nur. Maka oleh sebab itu Imam Syafi'i kan di dalam syairnya yang amat masyhur, dia mengadu kepada gurunya Waqi' kan bahawa hafazannya menjadi rosak. Maka guru dia berkata a'lam bi anna al-ilma nurun. Guru Imam Syafi'i, iaitu Waqi' berkata kepada Imam Syafi'i, ketahuilah bahawa sesungguhnya ilmu yang bermanfaat, sesungguhnya ilmu yang akan mendekatkan kamu kepada Allah Subhanahu wa taala, ilmu yang akan menyebabkan kamu memahami syariat Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya, ilmu tersebut ialah nurun, ialah satu nur daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan gurunya berkata wa nurullahi la yu'ta li'asi, sesungguhnya nur daripada Allah Subhanahu wa taala tidak akan diberikan kepada orang yang melanggar arahan Allah Subhanahu wa taala. Jadi apabila kita tanya tentang ilmu yang diarahkan oleh Imam Sanusi tadi, kan setelah kita mengetahui definisinya, iaitu ilmu yang berkaitan dengan zat Allah Subhanahu wa taala, yang berkaitan dengan sifat dan perbuatan Allah, dan kita telah mengetahui bahawa ilmu tersebut ialah nur yang datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekarang kita bincangkan tempat di manakah ilmu tadi akan duduk. Maksud ilmu yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala, di manakah kedudukannya? Maka Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam surah Ankabut ayat 49, bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladzina utul ilm. Ketahuilah bahawa sesungguhnya perkara tersebut ialah bukti-bukti, tanda-tanda keesaan Allah Subhanahu wa taala, kewujudan Allah Subhanahu wa taala, sifat-sifat Allah, perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala fi suduril ladzina utul ilm, di dalam dada-dada manusia yang telah dikurniakan ilmu daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekarang itulah satu ilmu yang duduk di dada manusia, ilmu yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang disimpan di dalam dada. Maka sebab tu ulama selalu menyatakan al-ilmu fis sudur, sesungguhnya ilmu yang sebenar, kan sesungguhnya ilmu yang bermanfaat, sesungguhnya ilmu yang akan menyelamatkan manusia, sesungguhnya ilmu yang akan mendekatkan manusia kepada Allah Subhanahu wa taala, ilmu tersebut mestilah fis sudur, berada di dalam dada manusia. La fis sutur, bukan yang berada di dalam kitab. Maksudnya kitab ialah satu pengetahuan yang mesti kita hadamkan, yang mesti kita hayati, yang mesti kita usaha agar ilmu tersebut menjadi roh, darah daging di dalam diri kita. Oleh sebab itu apabila ulama tauhid mereka mentarifkan ilmu tauhid, kan seperti Imam Bajuri radhiyallahu anhu, apabila dia ingin mentarifkan ilmu tauhid, dia akan berkata ilmu tauhid ditarifkan daripada dua sudut. Satu dia kata bimakna al-fan al-mudawwan, ilmu tauhid sekiranya ditarifkan daripada sudut satu bidang ilmu yang ditulis di dalam kitab, maka dia kata ilmu tauhid jika dipandang daripada sudut
ilmu yang ditulis di dalam kitab untuk dipelajari oleh anak murid, maka dia ialah ilmu yubhathu fihi an isbatil aqaid ad-diniyah. Maka ilmu tauhid adalah satu ilmu untuk membahaskan akidah-akidah yang diambil daripada dalil-dalilnya yang diyakini. Maksudnya dia membincangkan tentang mengisbatkan akidah, maksudnya menguatkan akidah di dalam diri manusia melalui dalil-dalilnya. Tetapi dalam masa yang sama, Imam Bajuri menyatakan wa bi ghairi ma'na al-fannil mudawwan. Tauhid itu sendiri sekiranya dia dipandang bukan daripada sudut ilmu yang dipelajari. Tauhid sekiranya dipandang bukan daripada sudut ilmu, bahkan dipandang tauhid tersebut daripada sudut penghayatan. Dipandang tauhid tadi daripada sudut pengamalan manusia, penghayatan manusia sehari-harian, maka Imam Bajuri sendiri menyatakan bahawa tauhid ialah ifradul ma'bud bil ibadah, mengesakan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadat. Jadi sekarang ni kita lihat pembahagian dua tadi. Jadi oleh sebab itu ada di kalangan manusia yang mempunyai ilmu tauhid. Ada di kalangan manusia yang mengetahui dalil-dalil kewujudan Tuhan, tetapi tidak semestinya dia mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dari segi pengamalannya, dari segi keikhlasannya, dari segi niatnya, dari segi aktiviti hariannya. Kerana ilmu ialah satu benda yang dipelajari. Ilmu tauhid apabila ditulis di dalam buku sebagai satu bidang ilmu, maka dia boleh dipelajari oleh orang Islam. Dia boleh dipelajari oleh orang yang bukan Islam, dan mereka juga boleh membaca dan mereka mendapat ilmu tersebut dan mereka boleh menghafalnya. Tetapi dengan semata-mata dia mendapat satu ilmu yang ditulis di dalam buku, adakah kita boleh mengatakan mereka telah bertauhid? Adakah kita boleh menyatakan mereka tidak telah beriman dengan Allah Subhanahu wa taala? Maka jawapannya tidak. Kerana ilmu ialah satu pengajian yang boleh dipelajari, ilmu yang boleh didapatkan, yang kita boleh berusaha mempelajarinya dan dikurniakan dengan sesuatu sijil sebagainya. Tetapi yang menjadi persoalannya, bagaimanakah diri kita tadi boleh mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala? Bagaimanakah kita tadi boleh benar-benar mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala? Jadi oleh sebab itulah kita fahami daripada sini, setelah kita membincangkan tauhid tadi ialah satu nur yang tersimpan di dalam dada manusia. Tauhid ataupun ilmu yang diarahkan oleh Imam Sanusi tadi ialah ilmu yang berkaitan dengan sifat, perbuatan dan zat Allah Subhanahu wa taala, yang dia ni ialah nur yang tersimpan di dalam dada manusia. Maka yang tersimpan di dalam dada manusia itu ialah ilmu yang akan memberikan tauhid kepada pemiliknya. Ilmu yang akan menyebabkan pemiliknya sentiasa bertauhid, mengesakan Allah Subhanahu wa taala. Adapun semata-mata pengajian, adapun semata-mata penghafalan kitab, ataupun semata-mata pembelajaran kan daripada kulit ke kulit, itu masih belum mentauhidkan lagi seseorang. Bahkan itu masih lagi, itu baru di peringkat awal, memberikannya pengetahuan di akalnya. Oleh sebab itulah Imam Bajuri tadi apabila dia menyatakan ta'rif ilmu tauhid daripada sudut ilmu yang ditulis, maka dia kata itu adalah ilmu yang berkaitan dengan dalil-dalil akal. Kan ilmu yang berkaitan dengan dalil-dalil yang diyakini di akal manusia. Adapun untuk memasukkan ilmu tauhid tadi ke dalam hati, kan untuk memasukkan ilmu, memindahkan ilmu tauhid tadi daripada semata-mata pengetahuan di akal dan dipindahkan ke dalam hati manusia, maka itulah yang akan kita bincangkan kemudian selepas ini apabila kita bincangkan tentang cara kan untuk mendapatkan tauhid tersebut. Dan seterusnya apabila kita mengetahui arahan daripada Allah Subhanahu wa taala dan dinyatakan oleh Imam Sanusi dalam kitabnya dengan lafaz i'lam, adalah kamu tadi mempunyai satu ilmu yang dipanggil sebagai ma'rifatullah Subhanahu wa taala, maka apakah kurniaan yang Allah taala kurniakan kepada orang tersebut? Apabila kita berusaha mendapatkan ilmu tadi, maka kurniaan yang Allah Subhanahu wa taala nyatakan dalam surah Al-Mujadilah ayat 11, yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Sesungguhnya Allah telah mengangkat derajat orang yang beriman, dan Allah telah mengangkat derajat orang yang Allah telah kurniakan kepada mereka dengan ilmu. Allah telah angkat mereka dengan beberapa derajat lain lagi yang lebih tinggi. Jadi sekarang apabila kita telah mengetahui bahawa ilmu yang dituntut ke atas setiap umat Islam ialah mengenal Allah Subhanahu wa taala, maka ketahuilah sekiranya kita berusaha bersungguh-sungguh mengenal Allah Subhanahu wa taala, kita akan diangkat darjat ni di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang menjadi persoalannya, ramai umat Islam mereka menyangkakan apabila mereka ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mereka
seolah-olah perlu untuk menjadi guru agama, ataupun mereka menyangkakan bahawa mereka tadi perlu untuk mempelajari kitab-kitab yang telah ditulis oleh ulama-ulama silam. Jadi kita perlu faham perbezaan tadi. Perbezaan antara ilmu yang ditulis sebagai fardu kifayah yang perlu dikuasai oleh sekumpulan kecil daripada manusia, perbezaan ilmu tersebut dengan ilmu yang dipanggil sebagai fardu ain, yang diistilahkan sebagai ma'rifatullah, yang wajib dicapai oleh semua umat Islam ialah ma'rifatullah subhanahu wa ta'ala, mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun ilmu yang berkaitan dengan fiqh secara terperinci, ataupun ilmu yang berkaitan dengan bahasa Arab secara terperinci, ataupun ilmu mustalah, ataupun ilmu usul fiqh dan sebagainya, itulah ilmu yang dihukumkan sebagai fardu kifayah yang perlu dipelajari oleh sekumpulan kecil. Tapi ilmu yang nak menyebabkan Allah Ta'ala mengangkat darjat seseorang di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala ialah ilmu yang dihukumkan sebagai fardu ain, ilmu yang dihukumkan sebagai ma'rifatullah, yang diistilahkan sebagai mengenal Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang boleh dicapai oleh mana-mana saja manusia. Kerana sekiranya kita kata untuk dikurniakan dengan darjat yang tinggi di sisi Allah, agar kita, sebagaimana kita tadi faham, untuk diangkat darjat mestilah kita tadi mempunyai ilmu, kan, dikurniakan dengan ilmu. Jadi sekiranya kita faham untuk mendekatkan diri kepada Allah mestilah dikurniakan dengan ilmu, mestilah menguasai usul fiqh, ataupun mestilah menguasai mustalah hadis, atau mestilah menguasai kitab-kitab fiqh yang amat rumit, kan, ataupun buku-buku yang ditulis oleh ulama yang amat panjang, yang amat rumit, maka kita akan melihat agama Islam tadi amat sempit. Kita akan dapat melihat bahawa agama Islam tadi seolah-olah tertutup pintunya untuk kita mendekatkan diri kepada Allah, seolah-olah pintu tadi tak ada jalan. Kerana berapa orang sajalah yang boleh mempelajari kitab-kitab tersebut, berapa orang sajalah yang boleh meluangkan seluruh masanya untuk mendalami kitab-kitab yang ditulis oleh ulama radhiyallahu anhum ajma'in. Tetapi itu sebenarnya salah faham, ataupun itu sebenarnya ialah yang perlu difahami oleh semua umat Islam ialah ilmu yang wajib dicapai, ilmu yang akan mengangkat darjat mereka di sisi Allah Subhanahu Wa Taala ialah ilmu yang berkaitan dengan zat Allah Subhanahu Wa Taala sendiri. Jadi oleh sebab itu, apabila itulah makna arahan yang diberikan oleh Imam Sanusi, yang diarahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam firman-Nya, fa'lam annahu la ilaha illallah, maka di situ kita lihat jalan terbuka luas. Kan, maksudnya tiada tegahan ataupun tiada halangan ataupun tiada alasan untuk setiap orang Islam berusaha mendapatkan makrifat. Kerana untuk mendapatkan makrifat, dia ada cara yang tersendiri yang amat mudah. Kan, berbeza dengan cara untuk seseorang tadi mendapatkan fardu kifayah. Untuk mendapatkan fardu kifayah, dia memerlukan kepada pengajian yang lama, kan, daripada satu kulit ke kulit perlu mengkhatamkan kitab yang banyak. Tetapi untuk kita tadi berusaha mendapatkan fardu ain, untuk mendapatkan fardu ain, untuk menyempurnakan tuntutan fardu ain, untuk kita tadi dikurniakan dengan makrifat, mengenal Allah Subhanahu Wa Taala, caranya amat mudah dan caranya boleh dicapai oleh mana-mana saja umat Islam, tetapi dengan syarat mereka meletakkan perkara tersebut sebagai satu himmah, mereka meletakkan perkara tersebut sebagai satu tujuan di dalam diri mereka. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih. Maksudnya hidup kita di dunia, niat satu-satunya yang perlu ada di dalam kita ialah untuk sampai kepada Allah dan Rasulnya. Jadi sekiranya kita letakkan niat tersebut di dalam diri, ingin mengenal Allah Subhanahu Wa Taala dan ingin mengenal Rasulnya, maka insya-Allah Allah Subhanahu Wa Taala akan memudahkan jalan. Dan ketahuilah bahawa jalan untuk mengenal Allah Subhanahu Wa Taala itu amat mudah, kerana Nabi menjanjikan sesiapa yang berniat berhijrah untuk mengenal Allah dan Rasulnya, fahijratuhu ilallahi wa rasulihi. Maksud Nabi menyatakan, pasti sekiranya kamu meletakkan niat untuk berhijrah mengenal Allah dan Rasulnya, Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan mensia-siakan niatnya, dan Allah Subhanahu Wa Taala akan terus menyampaikan orang tersebut kepada Allah dan Rasulnya. Maka oleh sebab itu kita perlu meletakkan niat dan meletakkan azam di dalam diri kita untuk mencapai tuntutan ilmu yang dinyatakan oleh Imam Sanusi, yang mempunyai makna yang sama dengan lafaz ma'rifatullah. Dan ketahuilah bahawa pintu tersebut terbuka kepada semua umat Islam. Yang penting ialah kita meletakkan niat, kan, kita meletakkan azam di dalam diri kita. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala mengurniakan kepada kita makrifat tersebut, kan, sebelum kita tadi menghadap dan meninggalkan dunia ini. Wa aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.